dan salam biru warna. Terlebih dahulu, majlis mengalu-alukan ketibaan Presiden Kelab Kesenian dan Kerohanan Islam, Saudara Amsyah Hakimi bin Syaiful Asri, Presiden Kelab Jahitan dan Masakan, Saudari Mawadatul Husna binti Mustafa, Presiden Kelab Tarian Bidasari, Saudari Logana Yagi Devi, Presiden Kelab Seni Lukis, Saudari Saranya Selvaraju, Presiden Kelab Muzik, Saudara Muhammad Andro Asik bin Muhammad Azmi, ahli-ahli jawatan kuasa program Top Tier Troop Leadership, dan seterusnya, saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa pada hari ini untuk menjayakan program Top Tier Troop Leadership anjuran Kelab Kesenian dan Kerohanan Islam, Kelab Jahitan dan Masakan, Kelab Taramida Sari, Kelab Seni Lukis dan Kelab Muzik, Universiti Utara Malaysia. Jadi bagi memberkati program Top Tier Troop Leadership ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Fasrul Izzuan bin Muhammad Yusof. Dipersilakan Saudara Izzuan. Maafkan saya, pembaca doa mempunyai masalah teknikal sekarang, jadi saya akan mulakan kita punya program dengan bacaan surah Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga segalanya berjalan dengan lancar pada hari ini. Hadirin sekalian, bagi menyemai rasa cinta dan mengobati rindu para pelajar kepada UUM, marilah kita sama-sama menyaksikan video Negaraku dan Biru Warna.
mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Yuni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Bumi utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti, ilmu budi dan bakti. Baiklah saudara dan saudari, program pada pagi ini akan diteruskan ke sesi yang seterusnya. Saya Akilah Amir, moderator anda untuk hari ini, dan saya rasa tak lambat lagi untuk saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua barisan kepimpinan kelab yang hadir pada hari ini. Teruskan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan jangan lupa pakai mask dan jangan lupa untuk jaga penjarakan sosial. Jadi sebelum saya teruskan ke bahagian seterusnya, saya ingin memohon kepada semua barisan kepimpinan kita yang hadir pada hari ini, boleh tak kita sama-sama buka kamera? Tunjukkanlah diri anda yang segak-segak belakang. Right, baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan teruskan kepada sesi kita yang seterusnya yang semua tunggu-tunggu, iaitu sesi perkongsian daripada ahli panel yang juga merangkap presiden bagi kelima-lima buah kelab kita pada hari ini. Tetapi sebelum saya menjemput panel jemputan kita, bolehlah kiranya jika saya memperkenalkan sedikit latar belakang panel jemputan kita yang hebat belaka pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama adalah Presiden Kelab Kesenian dan Kerohanian Islam, Saudara Amsyah Hakimi bin Syafil Asri. Beliau adalah pelajar sarjana muda pentadbiran perniagaan di Universiti Utara Malaysia. Selain itu, beliau juga pernah menjadi AJK Technical untuk program Pandemic versus Hiburan dan program Effective Resume. Bakat beliau termasuklah dalam bidang nyanyian di mana beliau pernah memenangi pertandingan menyanyi semasa University Cultural Festival dan juga top 3 dalam pertandingan nyanyian program 3K yang dianjurkan pada peringkat internasional. Wow, sangat hebat. Okey, baiklah. Ahli panel kita yang seterusnya adalah Presiden bagi Kelab Jahitan dan Masakan, Saudari Mawajatul Husna binti Mustafa. Beliau adalah pelajar tahun 2 sarjana muda pemasaran dengan kepujian di Universiti Utara Malaysia. Beliau juga merupakan Head of Digital Marketer bagi Zero Berry Studio dari tahun 2020 sehingga sekarang. Sebelum ini, Saudari Husna merupakan Exco Keusahawanan bagi Kelab Jahitan dan Masakan bagi sesi 2020-2021. Bukan itu sahaja, dengan bakat kepimpinan yang beliau ada, beliau juga adalah non-Exco Multimedia bagi Kelab Pemasaran pada sesi 2020-2021 dan juga non-Exco Informasi dan Publicity bagi Kelab GPS bagi sesi 2020-2021. Wow, baru panel yang kedua, saya dah emas macam ni, right? Seterusnya, ahli panel kita yang ketiga adalah Presiden dari Kelab Tarian Bidakari, Saudari Logana Yagi Devi. Beliau adalah pelajar sarjana muda pengurusan perniagaan antarabangsa dengan kepujian di Universiti Utara Malaysia. Maafkan saya, masalah teknikal, maafkan saya. Seterusnya saya akan sambung semula. Ahli panel kita yang ketiga adalah Presiden dari Kelab Tarian Bidakari, Saudari Logana Yagi Devi.
Beliau adalah pelajar sarjana muda pengurusan perniagaan antarabangsa dengan kepujian di Universiti Utara Malaysia. Sebelum ini, beliau pernah dilantik sebagai Ketua Penyelia Jabatan Seni. Selain itu, beliau juga aktif dalam menjalankan kerja berkaitan CSR serta pernah pergi ke peringkat antarabangsa. Bukan itu sahaja, sebelum ini, beliau juga pernah menjadi setiausaha bagi Kelab Tarian Bidasari dan juga Majlis Tertinggi Program Antarabangsa yang dianjurkan oleh Kelab Tarian Bidasari. Saudara Logina juga pernah menjadi moderator bagi program Bola Bicara yang dianjurkan oleh Kelab Sukan di UM. Ahli panel yang berbakat ini juga adalah ketua projek bagi Makum Peranakan Penang di bawah Joe Sidik Production dan juga presenter of Best Cultural Performance in IMTGP. Seterusnya, ahli panel kita yang keempat adalah Presiden dari Kelab Seni Lukis, Saudari Taranya Silva Raju. Beliau merupakan pelajar tahun 3 sarjana muda pemasaran dengan kebujuan di Universiti Utara Malaysia. Antara pencapaian beliau adalah beliau pernah dinobatkan sebagai juara bagi Kabadi Tournament pada tahun 2016. Beliau juga pernah dipilih sebagai DG Best Performing Employee pada tahun 2017 dan juga menjadi finalis bagi JA Social Impact pada tahun 2018 di peringkat kebangsaan. Bukan itu sahaja, beliau juga mempunyai black belt dalam seni mempertahankan diri silambam. Antara jawatan yang pernah disandang oleh saudari Saranya adalah Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah pada tahun 2016 dan juga Timbalan Bendahari Persatuan Tingkatan 6 pada tahun 2018. Bagi ahli panel kita yang kelima, beliau adalah Presiden dari Kelab Muzik iaitu saudara Muhammad Amirul Afiq bin Muhammad Azmi. Beliau merupakan sarjana muda pengurusan industri kreatif dengan pengujian di Universiti Utara Malaysia. Saudara Afiq juga sangat aktif dalam menjadi majlis tertinggi dan AJK bagi pelbagai program di UUM. Antara jawatan yang disandang oleh beliau ialah setiausaha bagi pertandingan seperti puisiku, pencarian dan juga pencarian peserta University Culture Festival UCF Inasis Province, bendahari bagi program MC Set Go dan juga AJK bagi bengkel pengacara majlis versatile. Selain bergerak aktif sebagai majlis tertinggi dan AJK program, beliau juga adalah timbalan Presiden Inasis Province bagi sesi ini dan Sub Kebudayaan dan Kesenian Inasis Province bagi semester lepas. Jadi tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan sesi bersama kelima-lima ahli panel kita pada hari ini. Saudara Amsyah, Saudara Husna, Saudara Logina, Saudara Saranya dan juga Saudara Afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua panel. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, saya percaya bahawa perkongsian oleh panel kita pada hari ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan membina keyakinan dalam kalangan pemimpin-pemimpin kelab serta dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai pemimpin dengan penuh komitmen. Right. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, marilah saya mulakan dengan soalan yang pertama kepada saudara Amsyah. Sebagaimana yang kita tahu, seorang pemimpin amat penting dalam mentadbir atau mengurus sesebuah kumpulan atau organisasi. Even dalam ahli keluarga kita pun, kita mempunyai seorang figur hebat iaitu ayah sebagai pemimpin keluarga. Jadi, bolehkah saudara berikan definisi pemimpin mengikut pandangan dan perspektif saudara? Dipersilakan saudara Amsyah. Terima kasih kepada saudari Akilah selaku moderator pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dengar tak? Dengar kan? Ya. Okey. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada semua MT-MT, ahli-ahli panel yang lain, yang hebat-hebat semua hadir pada program pagi ini. Saya kenalkan diri saya sekali lagi. Saya Amsyah Hakimi, pelajar tahun 3 jurusan Pentadbiran Perniagaan dan saya merupakan Presiden bagi Kelab Kesenian dan Kerohanian Islam, K2K Islam. Okey, jadi kita tak nak buang masa, kita terus kepada soalan tadi, apa definisi pemimpin pada pendapat saya lah kan. Okey, secara amnya lah kan, kita tahu pemimpin ni ketua kan, ketua. So bila sebut pasal ketua, dia sebut pasal pemimpin, dia ada dua perkara, iaitu yang pertama, yang pertama dia ada authority, dia ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa dari segi beri arahan, kuasa dari segi buat keputusan kan. Ada lagi lah kuasa-kuasa dia lain. Okey, dekat siapa dia nak beri arahan, nak buat keputusan dengan siapa, dengan orang bawahan dia. Dia punya, macam kalau dalam kita punya kelab,
Presiden dia ada naib presiden, bendahari, SU semualah dengan exco dan timbalan exco. Tapi yang saya nak highlightkan kat sini adalah dari segi sikap, kan. Tak semua pemimpin ada sifat kepimpinan, kan. Kepimpinan is sifat, pemimpin is orang ataupun objek. Kepimpinan is sifat. Tapi tak semua pemimpin ada bakat kepimpinan. Tak semua pemimpin mampu memimpin dengan bagus. Dan tak semua pemimpin mampu memikul tanggungjawab yang berat. Tak semua pemimpin mampu memikul amanah. Sebab apa? Sebab kalau korang perasan dekat sekeliling korang kan, mungkin ada yang jadi pemimpin sebab kabel, kan. Kat Malaysia ni dah biasa dah benda-benda kabel ni kan. Ada yang jadi pemimpin sebab kabel. Dan ada yang jadi pemimpin sebab dah dia tak ada orang dah. Dah tak ada orang dah. So nak tak nak, dia lah kena jadi pemimpin. Sorry. Nak tak nak dia kena jadi pemimpin sebab dah tak ada orang sangat dah. Kan? Kalau dah tak ada orang, macam mana nak handle organisasi tu, siapa nak handle? So kena volunteer. Tapi dalam masa yang sama, dia tak ada sifat kepimpinan tu. Macam mana dia nak handle satu organisasi? Macam mana dia nak handle kelab? Macam mana dia nak buat keputusan yang baik? Macam mana nak menyelesaikan masalah? Macam mana nak bantu esko-esko dan timbalan-timbalan esko yang lain? Boleh ke orang macam ni jadi pemimpin? Kan? Sebab dia zero. Dia tak tahu nak handle kelab. Pendapat saya lah, boleh. Cuma individu yang macam ni dia kena sedari dia. Sebab apa? Sebab dia jadi pemimpin dalam keadaan dia tak ada sifat kepimpinan. Boleh ke dia nak semai sifat tu? Boleh. Cuma dia kena pandai dalam cari mentor lah. Dia kena refer orang yang lebih pengalaman. Contohnya dalam organisasi kelab kita, dia boleh refer kepada penasihat. Dia boleh refer kepada presiden-presiden kelab lain. Dia boleh refer kepada mungkin ada orang lama dalam kelab, alumni ke kan, yang boleh bantu dia cara nak urus kelab, cara nak urus program kan, cara nak uruskan sistem kan, banyak sistem yang kita kena buat kan. Orang ni dia tak boleh pegang pada satu prinsip iaitu dia ada authority. Maksudnya kalau kata dia pegang macam aku dah jadi leader, aku dah jadi pimpin presiden, aku dah ada kuasa. Tak boleh lah situ, tapi sebab dia kena sedari dia lemah. Dalam masa semua mungkin orang lain yang tahu dia lemah, kan kalau dia guna kuasa dah orang kata dia ambil kesempatan pula kan. So kena muhasabah diri, kenapa dia jadi pemimpin. Kalau rasa diri tu lemah, belajar. Walaupun proses orang kata nak semaikan sifat kepimpinan tu dalam diri, proses dia lama, tapi saya percaya dalam setiap usaha tu pasti ada hasil, kan? Betul kan? Setiap usaha pasti ada hasil. So mungkin dalam masa dia belajar tu, dia dapat dalam masa dia belajar tu mungkin lepas ni dia boleh bantu esko-esko dan timbalan esko mungkin dalam buat keputusan ke kan. Dia dah pandai lah sikit. Dia ni special case lah daripada orang yang dah ada sifat kepimpinan. Okay, saya terus. Pada orang yang dah ada sifat kepimpinan. Okay. Yang tadi saya kata bukan semua pemimpin mampu memimpin dengan baik. Tapi orang yang ada sifat kepimpinan mampu memimpin dengan baik. Walaupun dia orang ni tak berjawatan tinggi. Contoh dalam satu organisasi dia mungkin timbalan esko. Okay, dia mungkin timbalan esko. Tapi dia dah ada sifat ciri-ciri kepemimpinan. Contoh saya bagi dia ada tanggungjawab, dia ada amanah, dia ada keberanian menghadapi risiko. Contoh kalau nak kata dia sikap berani, dia ambil peluang untuk buat satu program. Okay? Nak buat satu program bukan senang kan? Nak buat program pun dia dah tunjuk sifat kepimpinan sebab dia dah jadi leader untuk program tu dan dia ada AJK di bawah dia. Kat situ kita dah nampak satu sifat kepimpinan dia. So, risiko dalam buat program. Risiko je mungkin, yalah tak semua program jalan smooth kan. Mesti daripada pelantikan AJK sampailah postmortem mesti ada masalah yang berlaku kan. Paling kurang pun dari segi delay ke, itu pun dah jadi masalah. Tapi dia tahu dengan sifat kepimpinan yang dia ada, dia berani hadap risiko macam tu sebab yalah semua orang tak lari pada buat silap. Kalau kata tak ada kesilapan tu, mungkin dia tak tahu apa jalan yang sepatutnya diguna untuk menjadikan satu program tu lancar kan. Kalau tak ada kesilapan tu, dia tak tahu apa inisiatif lain, apa yang patut dia elak untuk memastikan program tu berjalan dengan lancar. So bagi saya kan, orang macam ni dia tak perlukan jawatan yang tinggi pun untuk menjadi inspirasi kepada orang lain sebab dia dah ada sifat kepimpinan. So dia akan
dia akan jadi role model untuk orang lain, termasuklah orang-orang yang berjawatan tinggi yang belum mampu buat apa yang dia buat. Dia boleh buktikan dengan apa yang dia ada dan jadikan orang lain boleh jadikan dia role model lah kan. So kat situ kita dah nampak lahirnya seorang bakal pemimpin yang baik kan. Tak payah nak pegang jawatan tinggi tapi dah ada sifat kepimpinan dalam diri, buktikan saja. Tak perlu nak tunggu, okey nantilah bila aku jadi leader lah baru aku buat. Tak payah. So bila dah rasa dia tu mampu, buat, beranikan diri. So itu saja untuk soalan pertama. Saya harap saya menjawab soalan yang pertama. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Amsyar. Jadi hadirin sekalian bolehlah mengambil isi yang disampaikan oleh Saudara Amsyar sebentar tadi. Betul, ada individu yang bersetuju dengan pandangan bahawa pemimpin boleh dilatih. Meskipun demikian, sesetengah individu adalah lebih beruntung kerana mempunyai bakat kepimpinan semula jadi berbanding orang lain. Tapi apa yang penting adalah usaha yang berterusan dari seseorang individu itu untuk terus memperbaiki diri sebagai seorang pemimpin. Baiklah, seterusnya saya akan bertanyakan soalan yang kedua kepada Saudari Husna. Jadi setiap insan diberikan masa 24 jam sehari, tiada lebih, tiada kurang dan tiada beza. Apa yang membezakan adalah cara individu itu sendiri menggunakan waktu yang diberikan. Jadi Saudari Husna, soalan saya itu pada saudari, bagaimanakah saudari membahagikan masa antara jawatan-jawatan yang dipegang dengan tugas hakiki saudari sendiri sebagai seorang anak dan pelajar? Silakan Saudari Husna. Boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih Akilah di atas soalan yang telah diberikan sebentar tadi. Jadi bagaimanakah saya membahagikan masa antara jawatan-jawatan yang dipegang dengan tugas hakiki saya sebagai anak dan juga seorang pelajar? Okey, jadi semua manusia dekat atas dunia ini, kita dikurniakan masa selama 24 jam. Betul? Tak lebih dan juga tidak kurang. Okey, jadi untuk membahagikan masa dengan baik, kita perlukan suatu alatan untuk menguruskan kehidupan kita dengan baik. Jadi, besarlah hati saya di sini untuk berkongsi antara beberapa alatan yang beberapa ataupun kita boleh katakan tools lah yang saya gunakan untuk mengurus kehidupan saya dalam menjalankan tugas saya which is bahagikan masa saya dan juga mengurus kehidupan saya dalam menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang pelajar di universiti, sebagai seorang anak, sebagai seorang presiden bagi kelab saya iaitu Kelab Jahitan dan Masakan dan juga sebagai seorang pekerja part-time. Jadi saya bekerja part-time di SR Cafe di V-Mall dan juga di Sizzling Station. Okey, jadi di sini saya ingin berkongsi 5 tools bagaimana saya menguruskan kehidupan saya yang membantu saya menguruskan masa dengan baik. Boleh tak saya minta izin untuk share skrin? Silakan, silakan. Okey. Jadi tools yang pertama yang saya gunakan untuk mengurus kehidupan saya ialah aplikasi Notion. Jadi apakah itu Notion? Sekejap ya. Boleh nampak ke? Boleh. Okey, ini adalah aplikasi Notion. Saya akan share link untuk download aplikasi ini di chat box nanti. Okey, jadi di sini bila kita tengok website ni, kita boleh download from here. Try Notion free and aplikasi ni free dan kita boleh download dekat kita punya laptop dan juga kita punya phone lah. So benda tu akan jadi synchronized. So sebelum ni saya dah download Notion and Notion ni sangat banyak membantu saya dalam which is daripada segi belajar dan juga cara saya uruskan kelab. Okay, jadi ini adalah user interface bagi Notion. So dekat sini dia ada banyak function. Antaranya dekat sini kita boleh listkan kita punya list assignment dan juga list exam. Dan di sini juga di bahagian school kita boleh listkan, contoh kita listkan apa subjek yang kita ambil untuk SEM tu.
Contoh saya ambil 7 subjek. So dekat sini kita boleh list. Okay, apa yang coursework, maksudnya apa kerja yang kita kena buat untuk subjek tu. Dan juga di sini juga boleh letak jadual dan juga link kelas untuk subjek tu. So for example, pada pukul 8.30 pagi sampai 10 pagi, saya ada kelas management etik. So dekat sini saya boleh letak teruslah saya punya link kelas. So kalau nak join kelas, senang. Saya just buka Notion apps ni and saya buka dekat bahagian school and saya buka dekat bahagian weekly course schedule ni and saya just tekan je link ni. So dia akan direct ke kelas kita lah. So tak perlu kita nak buka OL ataupun kita nak buka WhatsApp group untuk cari link kelas. So ni antara tips lah untuk kita untuk kita jimatkan masa kita. Yelah, kita kan nak jimatkan masa. So, kita kena work smart lah. Bukan maksudnya kita boleh jimatkan masa, kita buatlah benda tu. Macam ni lah. Kita just tekan ni je, buka Notion, tekan ni and kita direct ke kelas kita. And benda ni juga, dia link dekat disynchronize dengan phone. So, dekat phone pun kita boleh buka benda tu. And contohlah kan, dekat bahagian sini kan, contoh kita letak, okay, kita ada quiz. So, kita tambah sini quiz and then bila quiz tu. So, bila kita update dekat laptop, automatic dia akan synchronize juga dengan phone. So, mudahkan kerja kita. And untuk Notion ni, dia ada template. Benda tu juga saya akan share dekat chat box nanti. Okay, so ni first tool which is aplikasi Notion. Okay. Yang second is antara tools yang saya guna ialah assignment tracker, coursework tracker. So ni saya ada sediakan template untuk coursework tracker which is dekat sini kita boleh tulis kita punya course name and contoh STEM ni saya ambil subjek Integrated Marketing Communication. So dekat sini saya boleh tulis saya punya subjek which is IMC and ni full name untuk subjek tu and juga code untuk subjek tu. So dekat sini kita boleh list lah, contoh untuk subjek tu kita ada quiz 1, quiz 2, quiz 3 and boleh tulis details and juga contohnya apa type assignment tu, contoh macam kita ada group assignment. So kat sini kita tulis group and then untuk individu. And juga kita dekat sini pun kita boleh tulis bila kita nak start untuk buat assignment tu and juga due date dia. And dekat sini pun ada week dan juga berapa persen. So dekat sini bila kita dah list semua coursework tracker, maksudnya kita boleh keep track lah mana assignment kita belum siapkan, mana yang kita dah siapkan, apa lagi quiz yang belum settle. So dengan buat coursework tracker ni, dia boleh maksudnya dia boleh elakkan kita daripada kita terlepas untuk buat untuk assignment dan juga quiz untuk subjek tu. Okay, ni tools yang kedua. Tools yang ketiga ialah program tracker. Ni saya share template untuk program tracker. So dekat template ni dia ada nombor dan juga kelab ataupun inasis yang anjurkan program tu. And seterusnya program yang kita join. And then status ni maksudnya kita dah start belum program tu ataupun belum. Ataupun still in progress. Ataupun dah settle. And then yang ni dekat sini saya ada list juga apa yang AJK yang kita jadi untuk program tu. And dekat sini start date which is program tu start bila. And juga end date program tu berakhir bila. And kalau dulu masa SEM lepas, okay, sekarang saya SEM 4 kan. So masa saya SEM 3, saya ada join banyak sangat program. Maksudnya boleh dikatakan banyak lah. And cara untuk saya keep track merit ataupun saya dah dapat ataupun belum melalui program tracker ni lah. Dekat sini contohlah kan saya dah dapat merit. So saya akan tulis dekat sini berapa merit yang saya dapat. Dan dekat sini saya akan tulislah sama ada sijil tu saya dah terima ataupun belum. So daripada sini contohlah kan kalau awak seorang pelajar yang join banyak program. Contoh satu SEM tu awak join dalam 40 program.
So, sebagai manusia biasa, awak takkan ingat program apa yang awak join. Maksudnya merit dah masuk ke belum, CD dah dapat ke belum. So, inilah function program tracker ni. Which is kita akan list semua program kita join and then kita list, okay, dah dapat merit ataupun belum, dah dapat CD ataupun belum. Saya tunjuk program yang saya join masa SEM lepas. Ni kan, contoh. Ada dalam 40 program saya join. So, program tracker ni sangat berguna lah untuk saya keep track. Okay, saya dah dapat ke merit, saya dah dapat ke sijil. Dan untuk template program ni juga saya boleh share nanti dekat chat box. Okay, ni tools yang ketiga. And yang keempat adalah teknik saya untuk jimatkan masa dalam study ialah saya akan setkan warna khas untuk setiap subjek. Okay, saya boleh bagi contoh which is dekat sini. So ni masa saya SEM 3, saya ada ambil dalam 8 subjek macam tu. Which is ni senarai subjek yang saya ambil. And then kalau kalian semua boleh nampak dekat sebelah ni ada warna. Contoh dekat sebelah subjek Introduction to AI ni ada warna kuning. So saya setkan untuk subjek AI ni, subjek dia warna kuning. And saya juga buat satu logo untuk WhatsApp profile picture untuk group assignment. Contoh, saya akan buat warna kuning. So maksudnya saya setkan okay, warna kuning ni warna untuk subjek AI. So mudahlah. Bila saya tengok warna kuning, okay, saya ingat okay, ni subjek AI. And saya juga aplikasikan benda ni dekat folder di laptop which is macam ni. Ni contoh DP WhatsApp group yang saya buat, yang saya edit. Okay, contohnya management etik ni warna pink. So untuk semua folder saya akan buat warna pink lah. So saya boleh detect lah warna pink ni untuk subjek management etik. Okay, tu tools yang keempat. Okay, so setakat ni antara 4 tools yang saya guna ialah Notion, Assignment Tracker, Program Tracker dan juga setkan warna untuk setiap subjek. Yang kelima ialah antara tools yang penting juga which is saya ada sediakan 2 planner khas untuk uruskan hidup saya. Which is first ialah personal planner and lagi satu ialah planner cloud. Which is dalam personal planner tu saya akan listkan listkan senarai macam yang berkaitan dengan life, personal life dan juga dengan study life. And lagi satu ialah planner club which is planner tu khas untuk club sahaja. So seperti yang kita tahu yang setiap MT dan juga exco ada KPO, ada meeting kan, and ada program. So dalam planner club tu, planner khas tu saya setiap kali meeting dengan Puan Jannah, saya akan guna planner tu untuk catat nota dan juga dalam planner club tu juga saya listkan apa yang berkaitan dengan club saya lah. Okay. So far 5 tools tu yang saya guna untuk organize life saya dan juga dalam dalam tips untuk menjimatkan masa 24 jam saya. Okay. Jadi itu je daripada saya. Terima kasih Akilah. Right, terima kasih Saudara Husna. So kita semua boleh ambil tips yang diberikan oleh Saudara Husna sebentar tadi dan aplikasi yang dikongsikan antaranya seperti aplikasi Notion dan Coursework and Program Tracker yang sangat berguna untuk mengurus masa dan jadual kita. Kalau kita boleh lihat di bahagian komen pun ramai yang teruja dengan tools yang dikongsikan oleh Saudara Husna sebentar tadi. Jadi sebagai seorang anak dan pelajar, saya sendiri juga perlu lebih banyak belajar tentang pembahagian masa yang baik kerana masa itu berharga. Satu petikan saya ambil dari William Penn, time is what we want most but what we use worst. Jadi semoga kita semua menjadi insan yang menghargai waktu. Baiklah, kita teruskan dengan soalan kepada ahli panel yang seterusnya, Saudari Logina.
setiap di antara kita mempunyai pendapat yang mungkin sama dan mungkin juga berbeza. Lagi-lagi apabila kita bekerja dalam kumpulan yang ramai. Jadi soalan saya kepada saudari Lohina, apabila ahli pasukan saudari mengemukakan idea kepada saudari, bagaimanakah saudari bertindak balas dan mengendalikan perbezaan pendapat dalam pasukan saudari? Silakan saudari Lohina. Semua boleh dengar ke? Boleh. Thank you, Akila. So, very good morning to the moderator, panelists, dear leader. Then thank you guys for joining the program today, especially on the weekend. And get back to the question. Sebagai presiden, apabila ahli pasukan my teams, saya mengemukakan idea atau pendapat. Pada mulanya saya akan dengar secara teliti pada pendapat mereka. And then selepas mendengar, saya akan memuji mereka kerana tampil ke hadapan. Dan jika pendapat expo saya dengan topik yang dibincangkan adalah sama, kami akan memulakan perbincangan yang mendalam tentang topik tersebut seperti projek atau majlis. Kalau pandangan yang diberikan bercanggah dengan pandangan saya, maka saya akan memberi pandangan saya kepada ahli pasukan. Terusnya kami akan berbincang dan mencapai satu penyelesaian untuk majlis atau projek yang contohnya semasa expo saya dan saya berbincang berkenaan projek atau majlis yang kami laksanakan, saya selalu mendengar pendapat mereka terlebih dahulu dan mengemukakan pendapat saya pada akhirlah. Even sebelum ni pun aku biasa dengar pendapat mereka, apa program yang diorang nak buat. Okay, kalau kita tiba-tiba interfere and then we change their mindset, the interest in them tak sama lah. Like kalau tiba-tiba aku interfere and then I change the plan. So I will always listen to their plan first. And then baru beri idea saya lah. Kalau terdapat perbezaan pendapat, saya akan membuat perbincangan yang teliti. Pada akhirnya kami akan mencapai satu konklusi bersama. Bukan saja dengan saya dengan expo, aku biasa akan buat discussion dengan all of us are team. Saya biasa bagi pendapat, bukan just saja bagi pendapat, kan biasa discuss dengan team dan juga advisor. But just because we are leader, we cannot just simply give our we just cannot simply give our idea or opinion. Kadang-kadang kita pun leader, kita pun manusia biasa, we do mistake. Then itulah, we always need a person to correct it. Aku rasa empty and my advice always there, even though I'm a leader, I can lead a group. So always there for me to correct me, to guide me. Apa-apa perbincangan idea ke, I always bring it to them and then itu je. Sorry aku saya tak ada slide. By the way, Yusna, your idea was really great. I also can apply. Right, baiklah. Terima kasih saudari Lohina. Sangat beruntung ya jika kita dapat seorang pemimpin yang boleh bertolak ansur dan sangat memahami. Tapi janganlah kita berbuat tidak jujur atau tidak baik pula bila pemimpin kita sudah memahami dan bertolak ansur. Semoga saya sendiri dan kita semua dapat menjadi pemimpin yang disenangi oleh semua orang. Baiklah, saya akan move kepada soalan seterusnya kepada saudari Sarnya. Sebagai seorang manusia, kita tidak lari dari diuji. Setiap insan juga mempunyai jalan hidup dan cerita masing-masing. Ada yang baik, ada yang meninggalkan kesan di hati. Jadi bolehkah saudari ceritakan pengalaman saudari semasa membuat keputusan yang paling sukar sepanjang saudari bergelar sebagai pemimpin dan bagaimana cara saudari menyelesaikannya? Silakan saudari. Terima kasih saudari Akila. Boleh dengar tak? Boleh dengar. Jelas. Okay, so soalan yang ditujukan kepada saya ialah pengalaman saya semasa membuat keputusan yang paling sukar sepanjang saya bergelar sebagai seorang pemimpin. Decision making, iaitu membuat keputusan merupakan satu amanah yang diberikan kepada seseorang pemimpin.
sejak zaman persekolahan lagi, saya sangat aktif untuk melibatkan diri saya dalam aktiviti koko ataupun ketua kelas ke macam tu. I can say that I pernah experience semua jenis jawatan dari zaman persekolahan lagi. So since dah digelar sebagai seorang pemimpin, saya juga menghadapi pelbagai cabaran terutamanya semasa saya membuat sesuatu keputusan. Cabarannya ialah saya perlu pastikan keputusan yang saya ambil tu mudah difahami, ia mesti ideal dan juga perlu selaras dengan peraturan, visi, misi kelab atau persatuan. So bahagian yang paling suka dalam membuat keputusan ialah kemungkinan decision yang saya ambil tu boleh jadi salah. Untuk mengelakkan daripada keputusan yang salah atau tidak membuat keputusan sama sekali, saya mematuhi perkara berikut. Biasanya sarannya cuba terukai semua alternatif dan juga galakkan input daripada semua ahli jawatan kuasa. Sebab kalau otak saya seorang, dia semestinya benda tu betul. Kita perlu dapatkan input daripada a lot of people. So saya juga membuat keputusan dengan tegas. Tegas tu saya akan bertindak atas keputusan yang dipilih and make sure keputusan itu sejajar dengan tujuan dan rancangan kelab. And most importantly, keputusan itu perlu memberi impak positif kepada majoriti. Kita kena faham satu benda. Tuhan himself cannot fulfill all the kehendak yang manusia nak lagi kita, right? So, when kita nak buat satu keputusan tu, we should look at the majority. Kalau majority dapat impak positif, then we should go for it. And then, kalau pengalaman, saya ingin berkongsi pengalaman saya setelah saya dipilih sebagai Presiden Kelab Seni Lukis. Pada awalnya, sarannya menghadapi pelbagai masalah, especially Exco meletakkan jawatan after KPO dengan Puan Jana. I think semua presiden di sini pernah merasai benda ni kan. Masa tu sarannya ada banyak possibilities. Either nak convince the Exco untuk stay, jangan letak jawatan, atau rekrut Exco baru. Oh, sarannya sendiri yang letak jawatan sebab tak tahan stres. Sebab diorang dah attend semua KPO tau, then tiba-tiba diorang nak letak jawatan. So at that point, decision making is very important. Sarannya ada banyak possibilities and I don't know which decision to take. Tapi at that time, I fikir I was taking my break, I was calm and I took decision that saya perlu lantik Exco baru. Sebab saya tak boleh force Exco yang nak letak jawatan. Kalau saya force, mesti dia tak nak buat kerja. Betul tak? So, sarannya bukalah peluang kepada Exco baru yang tak pernah attend KPO. Dalam kelab saya ada yang tak pernah attend KPO dengan Puan Jana, but I can see they are performing well. So, tapi decision yang hari tu sarannya buat ialah mencari Exco baru dan saya tidak regret langsung atas keputusan itu kerana progress kelab kami makin improving disebabkan keputusan yang saya ambil hari itu. And kalau korang free lah, korang tengok Insta KSL UUM. Past 2 semesters, kelab kami ni tak aktif. Tapi sekarang at least ada improvement because kerjasama MT and Exco saya. So, sarannya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua MT-MT dan Exco yang sudi hadir dari setiap kelab dan kekal bersama Presiden kelab korang. So lastly, I nak remind lah just that untuk menjadi pemimpin yang efektif, kita kena sentiasa ingat untuk bersikap adil. Kemahiran diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin adalah pemimpin yang baik adalah untuk menjadi seorang yang adil, bersikap adil. Kita tak boleh become selfish. We cannot take any decisions that is selfish, that is good for us only. Kita kena tengok siapa lagi yang dapat impak positif. So, itu saja daripada saya. Itulah. Thank you. Baiklah, terima kasih Saudari Saranya. Saya kagum dengan tindakan yang diambil oleh Saudari Saranya sebagai seorang pemimpin
membuat keputusan yang tepat itu adalah antara perkara yang agak sukar kan untuk dilakukan, kerana hasil keputusan yang dibuat bukan sahaja akan melibatkan diri sendiri, malah untuk semua ahli pasukan. Tetapi sebagai seorang pemimpin juga, seseorang itu perlu mempunyai kemahiran membuat keputusan seperti yang dikatakan saudari Logina tadi, di mana keputusan yang boleh mendatangkan impak positif yang maksimum jika mahu menjadi seorang pemimpin yang berkualiti. Baiklah, saya akan move kepada soalan seterusnya yang akan saya tujukan kepada saudara Afiq. Budaya yang positif dalam sesebuah organisasi mampu menarik bakat, mendorong pelibatan ahli pasukan serta mempengaruhi kebahagiaan, kepuasan dan juga prestasi. Jadi pada pendapat saudara Afiq, apakah perkara yang paling penting untuk mewujudkan budaya positif dalam kalangan ahli pemimpin kelab? Silakan saudara Afiq. Hello, dengar tak? Dengar. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama kali nak ucapkan terima kasih kepada moderator. Sebelum tu, Akila sihat? Alhamdulillah, so far Alhamdulillah. Thank you sebab tanya. Okay, apa tu, saya nak tanya ni, saya ni garang sangat agak. Sebab saya tengok dalam grup WhatsApp pun tadi, Esko tanya muka saya tersenyum macam garang. Saya okay je. Cuba bagi reaction sikit semua. Kalau tidur ke time saya cakap ni. Reaction. Okey, saya berbalik kepada soalan, apakah perkara yang paling penting untuk mewujudkan budaya positif dalam kalangan ahli kelab pemimpin? Okey, saya simple je. Bagi saya, apa yang paling penting untuk mewujudkan budaya positif dalam kalangan ahli pemimpin kelab, ialah pemimpin ni perlu mencapai kata sepakat untuk sesuatu perkara, kerana barulah budaya positif ni akan wujud di situ. Kenapa saya cakap macam tu? Apabila kita ni sebagai pemimpin, sudah pasti kita mempunyai keputusan dari organisasi kita sendiri. Jadi apabila kita sebagai pemimpin membuat keputusan tanpa fikirkan pemimpin atau organisasi yang lain, sudah pasti pemimpin dari organisasi akan berasa marah dan akan mewujudkan suasana atau keadaan yang tegang di antara pemimpin. So, bagi mengelakkan perkara macam ni berlaku, kita ni patut duduk bersama dan bincangkan perkara yang sepatutnya supaya kita ni semua sebagai pemimpin boleh mencapai satu kata sepakat dan dapat mewujudkan satu budaya positif dalam kalangan ahli pemimpin. Yang tu je kot. Terjawab tak soalan tu? Terjawab. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih saudara Afiq. Begitulah pentingnya budaya positif dalam sesebuah organisasi. Budaya positif juga banyak membantu dalam menjaga kesihatan mental seseorang individu. Jadi, marilah kita mengambil tips daripada saudara Afiq dan kita terapkan bersama-sama. Alright, jadi saya akan pergi kepada soalan yang seterusnya yang akan ditujukan kepada saudara Amsyah. Manusia itu memiliki berbagai sifat dan dari sifat-sifat itulah akan mencerminkan kepribadian seseorang. Jadi pada pendapat saudara, apakah kriteria dan personaliti yang paling penting yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin? Silakan saudara Amsyah. Okay, terima kasih moderator. Saya kembali lagi. Okay, soalan yang bertanyakan tentang kriteria untuk menjadi seorang pemimpin yang bagus. Saya ni tak adalah power dalam nak cakap pasal kriteria ke tips ke apa, tapi sebab kita sedar kita pun kadang tak memenuhi kriteria yang perlu ada kan, tapi tak apa, just untuk sharing kan. Okay, yang common lah, yang orang tahu, yang memang kena ada tanggungjawab dengan amanah kan. Tanggungjawab, bila kau dah jadi pemimpin kau kena tanggungjawab dan kau kena amanah. Tapi bagi saya kan, tanggungjawab dengan amanah ni tak payah tunggu nak jadi pemimpin pun. Macam seorang tu dia kata, nanti lah bila aku dah jadi pemimpin baru aku rasa sifat tanggungjawab tu, amanah kan. Kalau ikut, boleh kata salah lah kan, sebab dalam kehidupan seharian kita 24 jam, kita memang akan memang ada tanggungjawab kita. Macam tadi siapa cakap Husna kot. Tanggungjawab sebagai seorang manusia atas muka bumi, tanggungjawab tu kan. Tanggungjawab sebagai seorang pelajar online kelas, tanggungjawab sebagai tanggungjawab dalam keluarga, sebagai seorang anak, sebagai seorang abang atau kakak, tanggungjawab semua tu. Tak payah nak tunggu jadi leader, tak payah tunggu jadi pemimpin baru nak semai rasa tanggungjawab dalam diri sendiri. Okey.
So pendapat saya kat sini kan, sebab dia mention kriteria, saya nak bagi lain sikit lah daripada dua ni kan. Uh, dia lebih kepada menjadi seorang yang pengikut yang baik. Pengikut yang baik. Okay, saya cerita sikit lah. Cerita sini habis sini lah. Masa tu zaman sekolah saya lah kan. Zaman sekolah saya ni ada dalam golongan MPP. Okay, MPP. Tapi tak adalah majlis tinggi. Mungkin saya dekat bawah-bawah bahagian EXCO. Bahagian EXCO. Masa tu pengetua saya panggil semua MPP ni. Buat meeting sekejap. Buat perjumpaan sekejap malam tu. Dia buat apa tau? Dia arahkan kami buat rutin yang kebiasaan bagi pelajar. Dia macam suruh buat, okay, saya nak kamu semua bangun pagi, kemas cadar masing-masing. Kemas cadar masing-masing, buang sampah kat katil, bukan buang sampah kat katil, buang sampah yang dekat kawasan katil tu buang keluar lah kan. Buang keluar, lepas tu susun slipper sendiri, bangun awal, kejut pelajar-pelajar yang lain, datang surau awal, susun slipper dekat surau. Dia ajar rutin-rutin yang bagus lah kan, ajar benda tak elok. Saya macam okay. Tapi kenapa dia tak panggil semua pelajar kan? Sebab benda tu semua pelajar perlu buat. Bukan kami yang pemimpin saja perlu buat kan? Lepas tu sampailah dikeluarkan satu kata-kata ni, satu quote daripada dia. Dia kata, in order to be a good leader, you must be a good follower. Yang maksudnya tu, untuk menjadi seorang pemimpin ataupun leader yang bagus, kamu perlu menjadi seorang pengikut yang bagus. So dekat situ kami nampak bahawa dia bagi arahan kat kami supaya kami ikut arahan dia supaya pelajar lain jadikan kami role model dan diorang boleh ikut arahan kami pula kan. Okey, macam contohlah kita buat semua benda tu, pelajar lain mesti tengok, dia akan monitor kita. Dia ni buat bagus. Kalau katalah kita tak buat, kita buat tenda je arahan daripada pengetua. Kita sebagai pemimpin, so orang lain akan tengok, brother ni dia orang pun tak buat, kita pun tak payah buat lah kan. So kat situ kita dah nampak dia orang pengaruh tu daripada kita sendiri, bermula daripada kita. So bila kita tak buat, dia orang pun tak buat, benda tu akan jadi budaya yang tak elok lah kan untuk sekolah lah, maksud tahap sekolah lah kan, budaya yang tak elok. So kita kena jadi role model. So bila kami buat, dia orang akan buat. Sebab apa tau? Sebab dia orang ni tak lama lagi akan duduk di tempat yang sama di mana kita duduk sekarang. Contoh masa tu saya sebagai pemimpin pelajar, dia orang sebagai pelajar biasa. So bila dia orang ikut apa yang kita buat, dia orang dah praktikkan semasa menjadi seorang pelajar biasa, and once bila dia orang dah pegang satu jawatan, mempunyai tanggungjawab yang sangat hebat, mempunyai satu kuasa untuk mengarahkan pelajar lain, dia orang akan buat benda yang sama untuk pelajar intake baru. Bila pelajar lain masuk, dia orang akan buat benda sama. So benda tu akan sentiasa berterusan. Jadi rutin. Bila dah jadi rutin, jadi satu budaya. Tak payah nak ajar dah. Memang dah jadi satu budaya sebab adanya role model kan dekat situ. So dekat situ dah nampak satu kejayaan tau. Kejayaan sebagai seorang leader ni ialah bila dia menjadikan orang lain sebagai leader juga. Kan? Dia hanya mempraktikkan diri dia untuk make sure orang lain ikut cara dia. Dan masa tu dia dah nampak yang orang lain ni mampu menjadi leader macam dia. Leader yang bagus macam dia. Kat situ. Okay, itu saja jawapan saya. Harap menepati soalan. Baiklah, terima kasih Saudara Amsyar. Semoga kita semua dapat berusaha untuk mempunyai kriteria dan personaliti yang disebutkan oleh Saudara Amsyar sebentar tadi supaya kita dapat menjadi seorang pemimpin yang berkualiti tinggi. Usaha tangga kejayaan, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalil. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya, saya akan bertanyakan kepada Saudari Husna. Dalam menempuhi gerak waktu, pasti setiap manusia tak lari dari melakukan kesilapan. Walaupun dibuat secara teliti dan dijaga dengan elok, namun ada juga kekurangan. Itu menunjukkan bahawa manusia itu tidak sempurna, tetapi kita boleh berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan meninggalkan perkara yang patut ditinggalkan. Jadi pada pendapat saudari, bagaimanakah cara untuk kita berusaha dan cuba untuk membuang sifat negatif dalam diri kita? Sebagai contoh, suka menangguh kerja. Silakan Saudari Husna. Okay, terima kasih Akilah di atas soalan sebentar tadi. Baik, saya ulang balik soalan tadi, which is bagaimana cara untuk kita untuk kita berusaha dan juga membuang sifat negatif dalam diri kita kan. Contohnya sifat negatif ialah suka menangguh kerja. Okey, jadi buat kesilapan itu adalah perkara normal.
Because make mistake, what make us as human. Human make mistakes. Okay, so saya bagi contoh lah antara tips untuk tidak menangguh kerja. So first kita kena accept yang kita ada sifat negatif tu and tak boleh deny. Okay, antara tips untuk tak menangguh kerja adalah buat kerja tu. Contohlah kan saya bagi situasi. Contoh kita dapat assignment tu sebulan awal and kita kena submit sebulan selepas tu lah. Contoh kita dapat assignment tu 1 Januari and the due date is on 30 Januari. So kita rasa okay, aku ada sebulan masa 30 hari untuk siapkan assignment tu. Jadi untuk mengelakkan sifat tangguh ni, kita kena paksa diri kita untuk slowly buat assignment tu, which is mungkin dalam masa 30 hari tu kita spend masa dalam lebih kurang dalam 30 minit je untuk buat satu task tu. Contoh dia ada 5 soalan kan. So first kita buat dengan satu soalan. Kalau buat cover page tu pun, contoh kita just buat, kita letak logo je dekat cover page tu pun dah kira progress untuk mengelakkan kita daripada sifat bertangguh. Sebab sifat bertangguh ni merupakan satu habit. Dan benda tu kalau kita buat banyak kali, I mean kalau kita asyik tangguh, so kita rasa macam aku boleh selesaikan dalam masa 1 hari. So why not? Bila contohlah kan, due date 30, kita buat 29. Dalam 29 tu kita boleh siapkan assignment tu. So mindset tu penting lah, which is kenapa kita tak tetapkan, maksudnya okay, kalau aku boleh siapkan benda ni dalam masa 1 hari, kenapa aku tak buat awal benda tu? So bila kita siapkan awal benda tu, kita boleh ni lah, maksudnya kita boleh luangkan masa dengan masa yang tak akhir-akhir, masa saat-saat akhir tu dengan benda yang lagi, maksudnya benda yang lagi penting nak kena buat. Sebab contohlah kan, bila kita siapkan benda tu awal, kita akan rasa satu kepuasan tau. Maksudnya kepuasan bila, okay, aku dah siap benda ni. Dia tak rasa macam bila kita procrastinate and kita buat benda tu last minute, dia rasa macam kita buat kerja tu tak perfect. So actually benda tu boleh effect lah kita punya mental health dan juga sebagainya. So actually untuk tips untuk elakkan sifat tertangguh ni sebenarnya bermula atas diri kita lah. Tak kira lah berapa banyak nasihat yang kita dapat. Macam kita baca berapa banyak tips untuk elakkan sifat negatif. Contoh macam procrastinate lah kan. Saya nak fokus dekat procrastinate boleh. Sebenarnya semua tu atas diri kita. Bermula daripada diri kita. And antara tips lain, kita boleh juga minta tolong kawan kita untuk paksa kita buat benda tu. Contoh macam kita nak buat assignment tapi kita ralit dengan social media. Contoh kita scroll Instagram, TikTok, tengok-tengok dah sejam. So kita dekat sini pentingnya fungsi kawan untuk ingatkan macam, weh, kau bukan ke cakap nak buat assignment, kenapa kau still scroll TikTok? So minta dia pegang phone kita contohnya. And minta kawan kita paksa juga kita. Contoh macam, selagi kau tak siapkan soalan 1, kau tak boleh pegang phone. So tu antara tips yang membantulah untuk elakkan kita procrastinate. Which is kawan, sebab kalau kita seorang, kita tak boleh. Itulah fungsi kawan dekat dunia ni. Maksudnya kita tak boleh hidup seorang-seorang dekat dunia. Okay, tu je antara tips saya. Saya pass balik dekat moderator Akilah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Husna. Saya setuju dengan Saudari Husna bahawa people make mistakes. So diharapkan agar kita semua dapat mengambil dan mengamalkan tips yang diberikan oleh Saudari Husna sebentar tadi. Kesilapan dan kesalahan lalu jadikan ia sebagai satu peringatan dan pengajaran untuk kita. Teruskan usaha, semoga kita semua akan menjadi insan yang lebih baik di masa akan datang. Baiklah, soalan seterusnya, saya akan tujukan kepada Saudari Rodina. Prestasi seseorang individu itu memainkan peranan yang penting dalam memastikan kelancaran sesebuah organisasi itu berada pada tahap yang baik. Jadi sebagai seorang ketua, bagaimanakah saudari memantau prestasi ahli pasukan saudari? Silakan Saudari Rodina. Thank you, Akilah. Pertama kali, saya sebagai seorang presiden, saya akan jaga mereka bukan sebagai bos. I will avoid the boss quality. Tapi, but as a leader,
Ali sebabkan apabila saya bekerja sebagai bos, I will like always assign work yang akan menyebabkan satu jurang antara saya dan majlis termasuk lah. Apabila kita bekerja sebagai ketua kumpulan, hubungan yang lebih rapat dapat dijaga. So NFP akan lebih mudah untuk like always assign work, being boss. Imagine lah, I don't have any communication with them because they don't have a heart to follow my. So it's always good to have a communication. And sebagai contoh, apabila penyediaan dijalankan untuk satu program, saya akan berkomunikasi dengan MP terdahulu untuk mendapatkan input tentang penambahbaikan yang terjadi. Saya akan juga menanyakan tentang keadaan expo sebelum program lah, keadaan expo, kemajuan program. Kalau terdapat apa-apa masalah, saya akan bertanya WhatsApp keadaan expo ini. Sebab saya sebagai ketua, I can't always think about program my club. I also have to think about the team members who are helping us to do the. We cannot be so selfish. Even example, even recent time also. Sorry ya, English sangat Even recent time, as saya dan tim presiden berbincang dengan dua expo yang banyak memberi kerjasama dengan kebanyakan program. Seperti saya cakap tadi, sebagai ketua, saya juga semua orang tahu manusia biasa juga buat kesilapan. Saya pun buat kesilapan juga. Kadang-kadang saya pun ada buat kesalahan dan exco ataupun majlis tertinggi akan tolong dalam memperbaiki kesalahan tersebut. Saya akan sekali-sekala marahi ahli saya jika mereka cuba memperbetulkan kesilapan. Sebab all of us one row, we all student, all of us in a learning. Harap saya jawab soalan. Baiklah, terima kasih Saudari Logina. Betul lah, kita semua boleh belajar bagaimana cara yang digunakan oleh Saudari Logina bagi memantau prestasi ahli pasukan. Ini kerana perjalanan sesebuah organisasi itu akan lebih jelas dan teratur dengan adanya pemantauan prestasi. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya, saya akan bertanyakan kepada Saudari Saranya. Faktor motivasi seseorang individu dianggap sebagai aspek yang penting di dalam pengurusan kerja sesebuah organisasi. Motivasi merupakan satu perangsang bagi membangkitkan minat dan mengekalkan dorongan individu ke arah mencapai sesuatu matlamat. Jadi, bagaimanakah saudari memastikan diri saudari dan ahli pasukan saudari terus bermotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan? Silakan saudari-saudari. Okay, thank you Akila. So, untuk memotivasikan, motivasi is more to emosi. Okay, so saya hanya boleh memotivasikan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pasukan saya jika mereka tahu apakah matlamat kelab. So, saya perlu pastikan exco dan MP saya sedar tentang visi, misi dan objektif utama kelab kami. So, pada awalnya, when we all was recruited, saya sendiri tak tahu apa tu visi misi kelab saya. Kami tak pernah ada visi misi semua tu. So what we did is we sit together and we created visi misi and objektif utama kelab kami. So I believe that benda ni menggalakkan semua orang untuk memberi sokongan antara satu sama lain. Dia akan meningkatkan, at the same time dia akan meningkatkan productivity dan membantu ahli pasukan berasa berhargai dan bermotivasi. Sebab kalau ada matlamat, kita ada motivasi untuk go forward. Kalau tak ada matlamat, we'll be like, okay, tak tahulah, we go on the flow lah. So, benda tu tak bermotivasi. So, selain daripada setting matlamat, I believe that komunikasi yang berkesan antara ahli pasukan merupakan sebahagian daripada penetapan matlamat yang jelas. Kami menggunakan two-way communication dan selalu memastikan bahawa terdapat
aliran komunikasi yang berterusan antara MT dan Exco. Dengan cara ini, saya bukan saja boleh memastikan mereka mendapat maklumat terkini tentang perkara yang tengah berlaku antara kelab dengan HEP ke semua tu. At the same time, saya boleh mendengar idea, pendapat dan maklum balas daripada ahli pasukan saya. And then, I don't really put myself at the top of the hierarchy because macam Logina cakap, I cannot be too bossy. Padahal kita semua equal je. Just that our job task is different. Saya diberikan jawatan sebagai presiden, Exco Pavitra Anjali diberikan Exco sebagai Exco networking. Just that job scope kita je sangat berlainan. Otherwise, we are the same. We are student, we are daughter for a father and mother, we are sisters, we are friends. Okay, other than that, kita semua equal. So I treat everyone equally. Just that the job scope is berlainan and all of us we are in the same learning process. Kami semua baru stepping into the first stone. So I believe that dapat memegang jawatan semua ni is a stepping stone for us to face the reality of the world. So lepas graduate je kita tahu apa lagi cabaran yang kita akan will go through, right? So, and as Rogina and other presidents said, we have to make mistakes. Sebab mistakes will help us to improve. So kalau buat mistake, kita kena learn from the mistake. So other than that, saya believe that pengiktirafan atau memberi pujian atas pencapaian akan memberikan inspirasi atau motivasi kepada ahli pasukan kerana mereka dapat melihat diri mereka maju ke arah matlamat. So apabila Exco saya settle program, walaupun program tu internal je dalam 15 orang kami je, I will still memuji them. Sebab kalau memberi kata positif tu, it won't even take about few seconds. But benda tu memberi impak dalam diri seseorang. And tapi janganlah hanya sebut good job, good work macam tu je. Terangkan mengapa benda tu, kenapa dia dapat pengiktirafan, diberi pujian. Kita kena bagi tahu. Kalau ada kelemahan dalam program dia kalau ada apa-apa kesalahan, kesilapan, we can give them criticism. Tapi criticism tu tak perlulah, kita kena jaga perkataan yang kita gunalah. So kita tak boleh straightforward hurt the person. So and I believe that criticism pun akan membantu memotivasikan ahli pasukan saya. Once diberi kata-kata semangat atau dipuji, kembanglah pipih and terus bermotivasi dan you will have the spirit to keep moving forward. Mesti nak try lagi to prove that you can do even better and dapatkan more pujian daripada your top management, right? So ini bukan saja akan memotivasikan tetapi I believe that benda ni bantu mereka berjaya di masa hadapan juga. I believe that it is a simple technique to keep everyone motivated. Remember, saying good words will only take few seconds, okay? But benda tu akan make someone's day better. Inilah cara yang sarannya implement untuk memastikan diri saya sendiri dan ahli pasukan saya terus bermotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab diberikan. I think my Exco and MT dah tahu dah my cara. So teknik ni, usually lepas diorang dah habis program, I will text them personally or I will just during the event itself, I will tell them a good word because benda tu somehow will make them motivated. Be like, okay, I should do better. I can do even better. So that is how. Thank you, Akila. Baiklah, terima kasih saudari Saranya. Motivasi sangat penting kerana ia dapat mewujudkan penumpuan dan perhatian yang sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan dan bukannya dilakukan kerana terpaksa. Individu yang mempunyai motivasi akan melakukan sesuatu tindakan secara bersemangat tanpa perlu disuruh-suruh atau diarahkan. Di samping itu, motivasi sangat perlu kerana ia mampu mewujudkan nilai persaingan yang sihat dan positif di kalangan individu.
Motivasi menjadi asas kepada tenaga penggerak individu untuk bekerja dan mencipta suasana persaingan yang positif dalam sebuah organisasi. Baiklah, soalan yang terakhir pada hari ini akan saya tujukan kepada saudara Afiq. Terdapat perbezaan yang jelas antara kedua-dua jenis kritikan, iaitu kritikan secara umum dan kritikan yang membina. Kita semua pernah menjadi individu yang dikritik, sama ada dalam kehidupan peribadi atau dalam kehidupan profesional. Jadi apabila saudara perlu membuat kritikan yang membina, kaedah apa yang saudara Afiq gunakan? Silakan saudara Afiq. Okey, terima kasih moderator. Bagaimana saya nak membuat kritikan tapi membina? Saya selalunya kritikan ni taklah pedas. Betul kan Esko dan my MT? Okey, saya akan menggunakan kaedah meletakkan diri saya sendiri di tempat seseorang itu yang saya nak kritik. Sebabnya dalam memberikan kritik ni kita tidak boleh terus kritik seseorang tanpa berfikir. Ingat tu. Sebab adalah kita ni sebagai pemimpin kita perlu berfikir di sesuatu di luar kotak untuk memberikan kritikan kepada kepada seseorang tanpa dia berasa kecil hati. Tapi dalam masa yang sama dalam kritikan kita tu membina, bukan kosong kita cakap. Macam saya akan meletakkan diri saya di tempat orang itu terlebih dahulu sebelum saya mengkritik. Dengan cara ini saya tidak akan mengkritik seseorang dengan sesuka hati saya. Saya akan mendalami dulu masalah apa yang orang tu dalami dan berfikir apakah kritikan yang sesuai kepadanya. Bagi saya dengan cara ni lebih dapat membina mereka. Kalau kita kritik dengan kasar, adakah diorang tu dapat membina mereka? Bagi saya sudah tentu tidak, kerana kalau asyik mendapat kritikan yang keras dan kasar, mereka akan menjadi tidak semangat dan mungkin mereka tidak akan dapat membina diri mereka sendiri. Tu je. Terjawab tak? Terjawab. Okey. Baiklah, terima kasih saudara Afiq. Jadi tidak semua kritikan yang dibuat adalah dengan niat yang tidak baik. Ada kritikan yang dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan dalam diri seseorang individu untuk menjadi yang lebih baik dan improve. Inilah yang dinamakan sebagai kritikan yang membina. Jadi dengan itu, saya menjemput ahli panel kita untuk memberikan sedikit nasihat kepada para pemimpin bagi kelima-lima kelab yang hadir pada hari ini. Saya mulakan dengan saudara Amsyah. Silakan saudara. Okey. Assalamualaikum. Nasihat. Kalau ikut kan macam tak layak lagi lah ni nak bagi nasihat. Tapi positif sebab selain daripada orang lain, untuk diri sendiri juga kan. Untuk menjadi lebih baik kan. So saya nak tekankan dari aspek profesional. Okay. Profesional. Sebab ramai tadi panel-panel presiden lain mention pasal mistake. And people make mistake. Memang betul people make mistake. So kita sebagai orang yang profesional, yang monitor dia orang, kena fikir kesan lepas kita buat tindakan. Okay, tindakan semua kena profesional lah, dari segi percakapan, dari segi kita respon dia orang kan, mesti profesional sebab kita nak tengok apa kesan yang kita tinggalkan untuk dia orang. Macam contohlah tadi ramai kata kalau ada masalah dalam satu organisasi ataupun dalam satu kelab tu lah, masalah dari segi miscommunication ke, masalah ada orang yang buat salah, memang betul 100% dia buat salah, cuma kita sebagai orang yang profesional yang monitor dia orang perlu tegas diri kita untuk memberi nasihat. Beza tegas dengan marah. Marah ni kalau dari bagi aku tak kerti marah tau. Aku tak kerti marah. So macam bagi aku kalau marah ni aku menganggap macam dia ni nak maki hamun aku ke kan. Bila berlakunya marah ni mesti ada unsur-unsur negatif. Tipulah kalau marah tu ada unsur positif. Mungkin ada macam tadi siapa Amirul Afiq cakap macam mengkritik kan, kritisism yang membantu, yang membina, itu bagus kan. Ini orang macam engkau ini tahu ini itu tak reti, itu semua tak reti, takkan tak reti semua tu kan. Macam tu macam tak membina. Benda tu akan buat hubungan kau dengan kau punya exco atau orang bawah kau akan menjejaskan sikitlah hubungan. Mungkin ada yang bermasam muka, ada yang pendam perasaan macam aduh. Lepas tu orang sekeliling pula yang tengok apa perbualan tu kan, aduh, sini rupanya perangai kita punya leader, ini ke perangai leader kita kan. Benda tu kita tak nak, kalau boleh benda tu semua kita nak elak. Kita turn benda tu menjadi tegaskan sikit tapi kita beri nasihat, kita beri kita punya
opinion, pendapat, kita bagi suggestion, kita bagi criticism yang membantu. Sebab kita tak nak benda-benda yang tadi tu terjadi. So, pentingnya profesional sebab kita nak tengok apa kesan yang kita tinggal. Adakah positif ataupun negatif. So, itu saja pandangan daripada saya, nasihat daripada saya untuk diri saya dan orang lain. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih banyak Saudara Amsyah. So, seterusnya saya persilakan Saudari Husna. Terima kasih Akila di atas soalan tersebut. Okey, jadi apakah nasihat yang boleh saya beri kepada pemimpin kelab yang hadir pada hari ini, termasuklah diri saya sendiri. So, nasihat ni juga untuk diri saya juga. Jadi antara nasihat saya ialah be a leader, not a boss. Which is antara perbezaan bos dengan leader ni, kalau bos, contoh dia suruh anak buah dia buat kerja, dia main arah aja, dia tak guide, dia tak bagi guidance, and then dia tak tanya anak buah tu okey ke tak dengan kerja ni, dia tak tanya progress. Yang dia nak tahu, dia arah anak buah dia buat kerja, and then dia nak tahu benda tu siap. Tak kisahlah dia anak buah dia tu sakit ke, apa ke, yang dia nak tahu kerja tu siap. So, and lagi satu, leader ni, dia ada, maksudnya dia ada sifat toleransi yang tinggi. Contohlah kan, contoh waktu hektik-hektik macam ni, waktu hektik masa macam week 14, week 15 semua tu kan. Waktu tu kan waktu hektik untuk student sebab kita student and kita punya anak buah tu pun dia orang volunteer nak jadi exco kita. So sebagai leader lah, sebagai presiden, kita kena ada sifat toleransi dalam diri tu. Which is, janganlah sampai kerja kelab yang kita bagi kat diorang tu buat diorang rasa terbeban. Sampai diorang boleh sakit. Sebab saya ada dengar lah cerita. Tapi cerita sini sampai sini je Yang ada kawan saya, dia exco kelab. Dan exco 2 kelab. And untuk kelab yang lagi satu tu, dia punya ni apa yang dia cerita kat saya lah. Dia punya presiden tu macam push dia sangat sampai benda tu efek kesihatan dia. Tapi dia adalah juga mengadu dekat presiden dia. Tapi presiden dia macam buruk sangka dekat dia. And dia cakap yang dia buat kerja last minute. Lepas tu dia macam macam buruk sangka lah. Like macam dia cakap yang exco dia tu buat kerja tak betul. So benda tu buat dia rasa stres. And buat dia rasa bagi dia sakit. Maksudnya dia sakit sampai tak boleh buat kerja. So as presiden kita kena faham lah kita punya emosi anak buah. And macam mana jangan bagi kerja berat sangat. Bukannya kita tak boleh bagi kerja. Tu antara tanggungjawab kita. Tapi faham juga keadaan anak buah kita. Okay. And seterusnya, untuk presiden sendiri, saya tahu yang jadi presiden ni sebenarnya tak senang. Bukan tak susah. And kalau kita tak gerak, maksudnya kita tak bersuara, kelab kita tak berjalan. Sebab perjalanan kelab tu maksudnya kelab tu bergerak atas kita. Kalau presiden tak gerak, maksudnya kelab tu diam macam tu lah. Kalau presiden tu diam, so kelab tu akan diam macam tu je. So, nasihat saya sebagai presiden dekat presiden-presiden lain, we got this. I mean like don't be hard to yourself. Kalau ada apa-apa, cari orang untuk kita luahkan masalah. Jangan pendam. And jangan fokus, jangan be hard to yourself lah. Maksudnya jangan sampai buat benda tu, kerja-kerja kelab ni bagi kita stres. And apa tu? Sebab presiden faham apa kerja presiden. So apa-apa hal kita boleh refer presiden. Maksudnya kita faham lah. Maksudnya kalau kita mengadu dekat presiden, contohlah kan, aku ada masalah dengan kelab aku. So contoh aku akan cari, contohlah aku bagi nama aku akan cari Yon untuk luahkan masalah aku and tanya dia, okay apa yang solusi yang kita boleh buat. Cari orang untuk tanya. Solusi yang kita boleh ni lah selesaikan masalah kita. Bukan diam. And maksudnya macam diam lepas tu stres, lepas tu tak tahu nak buat apa.
Itu je daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Husna. Saudara Husna, maafkan saya. Seterusnya saya persilakan Saudari Logina. Akilah, kalau advice, saya bukan manusia yang perfect lah untuk beri nasihat pada para pemimpin. Tapi saya boleh berkongsi tentang perubahan positif yang saya alami sebagai seorang pemimpin yang boleh diguna pakai oleh semua lah, not just pemimpin lah. Sebagai seorang ketua, anda perlu berdisiplin. Pertama sekali, tolong aturkan masa anda dengan efektif supaya hari tersebut anda menjadi sangat produktif. Contohnya saya sebagai seorang pelajar dan ketua perlu aturkan masa dan masa belajar, masa perbincangan kelab, masa makan, especially your own time, masa pergi. Kalau anda dapatkan melakukan pengaturan masa yang sistematik, banyak tugasan yang anda dapat selesaikan dalam satu hari tersebut. Terusnya, kalau nak ambil ubah, just at my belief, as a leader, if you want to change people, you have to change yourself. Just kalau kita sebagai leader, kita dengan attitude yang negative attitude, of course we cannot apply that to our team. So, kalau nak ubah orang lain, ubah diri terlebih dahulu. Maksud saya kalau nak ubah orang negatif, anda kena ubah diri jadi positif. Contoh, saya kena tunjuk sifat ketua yang baik supaya ahli pasukan saya akan teladani dan tuntuhi saya. And this suatu hari nanti apabila saya menjadi presiden, mereka akan menjadi ketua yang baiklah. Lain sekali, saya nak cakap, saya ingin bekerjasama dengan para pemimpin lain dengan lebih banyak kali bagi mengekalkan dan mengeratkan hubungan antara. Baiklah, terima kasih Saudari Logina. Seterusnya saya persilakan Saudari Saranya. So, sedikit nasihat kepada para pemimpin yang hadir pada hari ini. From my side, I will repeat again that buatlah kesilapan dan pastikan anda belajar dari kesilapan itu dan jangan ulanginya. Selepas tu, jangan mudah berputus asa kerana dunia di luar sana adalah lebih sukar daripada what we are facing now. Okay, and remember, leadership and learning are indispensable to each other. So, cabar diri anda untuk keluar dari comfort zone and ready to learn more. If your action inspires others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. That's all from me. Thank you. Baiklah, terima kasih Saudari Saranya. Dan yang terakhir, saya persilakan Saudara Afiq. Okey, bagi saya bukan nasihat sangat tapi ingin memberi konsep sikit kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Walaupun kita berpegang jawatan sebagai presiden, tetapi kita kena ingat kita juga seperti orang biasa, tetapi hanya ada jawatan dalam satu organisasi dan pada satu halaman kertas yang menulis perihal diri kita dan jawatan. Tapi ingat, kita jangan rasa diri kita ni jawatan tinggi, suka kita nak melakukan apa saja. Ingat, walaupun kita di atas, kalau tiada orang-orang yang bantu kita dan support kita dari bawah, siapalah kita. Dan satu lagi saya nak berpesan, beramah mesralah bersama semua orang di sekeliling kita. Kerana dengan sikap macam ni, orang akan pandang dan nilai kita ni bukan sahaja presiden, tetapi orang akan ingat bahawa tidak sia-sia orang itu memilih kita sebagai presiden. Kerana dengan perilaku kita yang dapat diterima oleh semua orang. Akhir sekali saya nak cakap, saya juga orang biasa, ada salah silap, bohong kalau saya tak pernah buat silap. Apatah lagi satu-satu isu yang berlaku pada saya buat masa sekarang ni dekat UM, ada je yang tahu masalah ni masalah tu, tapi saya malas nak fikir. Kerana setelah saya berpegang jawatan begini, itulah antara cabaran-cabarannya. Dan satu lagi, ingat,
sebaik mana pun kita, aktif mana pun kita, akan ada orang yang tidak suka dan mengambil kesempatan dekat kita. Dan tidak lupa abaikan orang nak jatuhkan maruah kita atau nak mengaibkan kita. Kerana orang tu bukan betul-betul kenal kita sebenarnya. Oleh itu, kalau ternampak saya buat silap, tegurlah. Ya, itu saja kot. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Saudara Rafi. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada kesemua ahli panel kita di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Begitu banyak input yang kita dapat ambil daripada perkongsian ke-5 ahli panel kita sebentar tadi. Jadi berdasarkan topik kita pada hari ini, kesimpulan yang saya peroleh daripada perkongsian ahli panel sebentar tadi adalah seorang pemimpin ini mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memastikan sesebuah organisasi itu berjalan dengan jayanya. Jadi insya-Allah dengan perkongsian daripada ke-5 ahli panel kita yang hebat sebentar tadi, kita semua akan lebih bermotivasi untuk berusaha menjadi seorang pemimpin yang berkemahiran dan juga profesional. Insya-Allah. Sebentar tadi juga banyak tips-tips yang sangat berguna yang diberikan oleh ahli panel kita yang boleh kita aplikasi di kemudian hari. Seperti aplikasi-aplikasi yang Saudara Husna share kepada kita sebentar tadi seperti Notion dan Coursework, Tracker sebagainya. Dan tak lupa juga pesanan dan nasihat ahli panel kepada para peserta supaya mempunyai semangat dan jangan berputus asa. Saya juga ingin menasihatkan kepada semua supaya teruskan berusaha untuk mencapai apa yang dihajati. Sebab kata pepatah, yang bulat tidak akan bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, ahli panel yang saya hormati, kita akan teruskan dengan sesi Q&A di mana saya akan mengajukan beberapa soalan yang telah dipilih berdasarkan soalan-soalan yang akan ditanya oleh para hadirin di ruangan sembang. Dan kepada hadirin sekalian, jika ada soalan, anda juga boleh on mikrofon anda dan perkenalkan diri anda, kemudian boleh terus bertanyakan soalan kepada ahli panel. Silakan. Ada soalan tak? Mungkin anda boleh tanya di ruangan sembang kalau malu nak buka mic. Tapi kalau boleh buka mic, kita buka mic. Kita dengar suara daripada pemimpin-pemimpin kita yang hadir pada hari ini. Silakan. Come on guys. Saya soalan, bukan senang kita nak kumpulkan ke-5 presiden pada hari ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat setengah hari. Selamat pagi. Okey, saya Muhammad Zaid bin Sulaiman dari Kelab Muzik sebagai Exco Teknikal. Dan saya ada satu soalan nak tanya tapi tak tahu nak tanya siapa. Saya contohlah kita ketua di dalam group assignment. Contoh kita ketua, lepas tu di dalam grup tu kita seorang je bunyi, ketua je bunyi. Ahli-ahli lain hanya sing, hanya tak balas. Jadi kita dalam nak menegur tak boleh letak emosi. Jadi apakah solution yang saya perlu lakukan? Walau nasihat ke, cakap macam mana ke. Contohlah, kalau kita bagi nasihat pun, dia still macam tu. Jadi kita nak rujuk lecturer ke, nak cakap macam mana ke, gitulah soalan saya. Faham kan? Saya rasa itu saja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Zahid. So, ada tak ahli panel kita yang nak jawab soalan daripada Saudara Zahid? Yang sudi untuk menjawab soalan daripada Saudara Zahid. Bagaimana kita nak menegur kalau kita ni ketua ataupun ahli dalam group assignment. Silakan ahli panel. Hello. Dengar tak? Hello. Dengar. Saya kena jawab lah sebab Exco tanya dengan Exco saya pula tu. Okey, silakan Saudara Rafi. Betul. Kalau saya dalam group assignment tu memang banyak benda yang berlaku macam tu lah. Tapi kalau semua senyap, first kita tengok dulu diorang nak senyap sampai mana. Kalau semua senyap, so macam mana pun kita kena ke depan. Kita yang kena aktifkan grup tu, kita kena buat gila-gila dalam grup tu. Bagi orang macam tak kosong dalam grup tu, bawa orang akan masuk dalam grup tu. So kalau diorang just diam, kita start dulu kenalkan diri apa semua. Lepas tu kalau diorang diam lagi, kita terus bagi tugas. Ikut suka diorang nak ambil ke tak nak. Kalau diorang masih degil juga, kita terus
ke lecturer lah. Lecturer pun ada juga beritahu kan kalau ada isu-isu macam ni kena report juga kepada diorang. So bagi saya macam tu lah kalau berlaku dalam guru assignment. Bohong lah kalau tak berlaku macam ni. Banyak yang berlaku. Okay, terima kasih. Terima kasih Saudara Afiq. Jadi itu adalah jawapan yang daripada Saudara Afiq daripada soalan yang ditanyakan oleh Saudara Zahid sebentar tadi. Jadi betul kita kadang kita tak boleh nak elak benda tu sebab benda tu bukan dalam kekuasaan kita, sebab kita sebagai pelajar kita improve diri kita dan kita cuba untuk buat yang terbaik, tapi kadang-kadang perkara tu tak dapat nak dielakkan sebab yalah bukan kita yang boleh ubah benda tu sendiri. Dia kena seseorang individu tu sendiri yang mempunyai kekuatan ataupun mempunyai keinginan untuk improve, baru dia boleh improve. Kalau dia tak nak, benda tu memang tak akan jadi. Alright, jadi ada next question tak daripada para hadirin? Boleh silakan on microphone ataupun tanya di ruangan sembang. Saya akan bacakan. Ada tak? Guys? Sebelum kita tamatkan sesi kita. Right, daripada Aida Anwar. Soalan berbunyi, Assalamualaikum, saya nak tanya, adakah menjadi kesalahan apabila kita memberi teguran dan pendapat kepada ketua? Selepas kita berbuat demikian, dia akan patah balik dan bagi tahu semua kesalahan yang kadang-kadang bagi saya tidak buat pun kesalahan yang dimention. Jadi itulah soalan daripada saudari Aida Anwar. Jadi ada tak ahli panel di sini ingin menjawab soalan tersebut memandangkan beliau tidak memberi spesifik nama untuk ahli panel yang ingin menjawab. Jadi ada tak ahli panel yang sudi untuk menjawab soalan daripada saudari Aida? Kita bagi masa untuk ahli panel kita baca lagi. Okay. Sebelum tu, sementara kita tunggu ahli panel kita untuk membaca soalan ni, mungkin para hadirin yang lain boleh memikirkan soalan dan mungkin boleh catat siap-siap nak tanya apa lepas ni. Sementara kita tunggu ahli panel kita. Jadi ahli panel jika sudah bersedia boleh on mic. Hello. Hello. Mai saya jawab. Okey, boleh. Betul, Silakan. saya jawab sikit je lah. Betul. Tadi pun dalam nasihat tadi kan saya pernah cakap kami ni ketua manusia biasa juga. Kalau nak bagi teguran je. Kalau macam apa, kalau ketua tu dia bagi dia mention balik kesalahan kita tapi kalau kita tak buat, kita kena tegas lah yang kita tak buat. Sebab apa? Kami ketua pun bohong kalau tak buat salah. Kita juga manusia biasa, semua tak perfect. So, beranikan diri. Walaupun korang nak bertentang ke apa, dia ketua ke, bos ke apa, kalau benda tu betul, teruskan. Jangan takut. Itu je. Baik, terima kasih Saudara Rafi. And saya nak add on juga. Aida, silakan. kalau if you face any problems, don't scared. Sebab communication tu important. Only when you bagi tahu that benda tu tak betul, saya tak buat salah, then only they will realize. Sebab sometimes understanding tu dia beza. When we explain to others, then only they can understand. So you can never be scared to go and talk. Kalau benda tu betul, just go straight forward and tell them. Okay? Kita cakap. Okey, terima kasih saudari Saranya dan juga saudara Afiq. Jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya tanpa membuang masa. Daripada saudari Pavitranjali. Dia akan bertanyakan kepada saudari Husna. Adakah anda rasa penggunaan Notion apps, assignment tracker and program tracker meningkatkan lagi masa yang diambil untuk menyiapkan work kita? Mungkin soalannya berbunyi macam adakah bila kita guna application tu akan macam menambahkan lagi kerja kita lah, sebab mungkin maksudnya kita kena nak kena buka apps tu, lepas tu nak kena edit macam tu nak buat group WhatsApp punya gambar. So maybe adakah perkara tu akan menambahkan kerja kita? Apa pendapat daripada saudari Husna? Silakan. Okey, terima kasih saudari Pawitra atas soalan tu. Okey, adakah saya rasa penggunaan Notion apps, assignment tracker and program tracker meningkatkan lagi masa yang diambil untuk menyiapkan kerja kita? Okey, jadi saya bagi contoh lah kan. Okey, contoh situasi. Sebelum saya jawab soalan ni, saya nak bagi contoh situasi. Okey, contoh awak ada kelas pagi tu. And then
untuk masuk kelas tu awak perlukan link. Jadi link tu cuma ada dekat WhatsApp group, which is WhatsApp group description. Contohlah kan lecturer letak kat situ. Contoh. And untuk masuk kelas tu awak kena buka WhatsApp. Lepas tu awak kena cari WhatsApp group subjek tu. Awak kena type. And then awak kena tengok description. Okay, lepas tu awak baru boleh tekan link tu. Yang tu pun take time. Melainkan kalau contoh dekat Notion awak dah boleh set up siap-siap link kelas tu kan. So awak just buka Notion and then buka jadual kelas awak tu, just tekan link tu je. And benda tu sebenarnya bagi saya lah, benda tu centralized, which is apa-apa ni kita just rujuk Notion tu. Dia akan take time sikit. Notion ni dia take time masa kita mula-mula set up tu. Kita kena set up jadual kita, and then kita kena set up list assignment kita. Tapi lepas kita dah settlekan semua tu, kita dah list assignment, and then kita list apa jadual. Sebab dekat dalam Notion ni kita boleh letak semua contoh semua course syllabus and apa-apa dokumen yang berkaitan dengan subjek tu. So bagi saya, dia akan ambil masa kita nak set up mula-mula tu. Set up Notion and then kita nak list program assignment tracker lah, saya bagi contoh. Tapi benda tu sebenarnya akan membantu masa akhir-akhir SEM. Sebab contohlah kan, masa akhir SEM ni kan lecturer akan bagi contoh, okay, awak ada assignment ni yang belum siap, awak ada quiz ni yang belum siap. So bila kita dah buat siap-siap program tracker tu masa first week 1 tu kita dah siap list. So kita just refer dekat assignment tracker tu apa assignment yang kita belum settlekan. So dekat situ dah boleh jimatkan masa lah, sebab seperti yang kita tahu week 14, week 15 ni week-week yang hektik. So actually saya cadangkan untuk guna aplikasi tu untuk jimatkan masa waktu ni lah, waktu-waktu genting macam ni. Sebab kita just refer je dekat dekat assignment tracker dan juga dekat Notion tu. And lagi satu saya nak tambah, yang program tracker tu sebenarnya sangat-sangat membantu saya untuk saya keep track sama ada saya dah dapat merit ataupun sijil kan. So saya punya macam mana bila kita join program, contohlah kan bila pelajar tu join program, bila orang tu penganjur tu dah janji yang kita akan bagi merit AJK dan juga bagi sijil AJK. Kita dah janji masa awal-awal program tu. So saya selalu pesan dekat saya punya exco, sebelum awak masukkan merit dekat paperwork tu, awak kena screenshot. Kan kita ada kena isi list of committee members kan. So saya minta diorang screenshot list committee tu untuk make sure semua AJK program diorang akan dapat merit lah. Sebab sebenarnya ada banyak tahu isu bila orang tu dia join program tapi dia tak dapat pun merit AJK. Yang peserta tak kisahlah kan, maksudnya macam still penting merit peserta, tapi bila kita dah jadi AJK, kita dah contribute kita punya masa, kita punya tenaga, and penganjur pun janji saya nak bagi awak merit and sijil tapi tak dapat pun merit. So sebenarnya benda tu macam akan bagi image buruk lah dekat kelab kita. Sebab lagi-lagi kalau saya akan make sure setiap program yang saya join, tak kisahlah program apa, kecil ke ataupun besar program tu, saya akan make sure saya akan dapat merit dan juga sijil. So program tracker ni sangat membantu saya lah untuk saya keep track. Sama ada program ni saya dah dapat merit ataupun belum, ataupun dah dapat sijil ataupun belum. Tapi kalau saya belum dapat merit dengan sijil, saya akan tanya dalam group. Maksudnya saya akan tanya update dalam group. Actually sebab before this, pernah lah jadi case dekat saya sendiri yang saya join program tu tapi saya tak dapat pun merit. So apa solusi yang kelab tu sediakan ialah dia masukkan merit saya dekat program lain. So menjawab ke soalan? Menjawab ke? Okay, terima kasih. Alright, jadi soalan seterusnya daripada Ki Yong Sheng. Soalannya berbunyi, selamat pagi, saya nak tanya, kalau seseorang pemimpin mengambil kesemuanya tugasan dengan diri sendiri, adakah itu sign baik? Kalau tidak, macam mana untuk membahagikan tugasan dengan baik kepada ahlinya? Mungkin maksudnya macam kalau setengah pemimpin tu, contoh sebagai dalam program,
ada waktu yang singkat untuk membuat untuk macam membuat program, dan AJK yang kita cari adalah AJK yang memang kita tak kenal. So bila dah buat rehearsal ataupun dah melakukan perkara itu, baru tahu yang macam mungkin ada perkara yang boleh diubah ataupun diajar dengan lebih orang cakap dengan lebih teliti lah, tapi disebabkan tiada masa, jadi mungkin pemimpin itu sendiri mengambil keputusan untuk mengambil tanggungjawab untuk membuat tugas tu. Jadi adakah itu perkara yang baik ataupun tidak? Dan kalau tidak, bagaimanakah cara untuk membagikan tugasan kepada ahli? Silakan, terima kasih. I can answer this question. Bukan kata sign baik ke tidak, tapi it depends on the situation lah. Kalau I can give you a situation, contoh, Lukina akan buat report of a proposal of a program, and in the final week. So of course ESCO MT semua masa tu memang semua busy dengan exam and everything, right? So it's my fault in case I forgot to tell them earlier to do this work. It's totally my fault for not telling them earlier. So I'll take the blame on me, and of course lah saya akan buat. Sebab it's my fault. And then okay, in case if different case, memang it's not good for leader to do everything. Then why you have a team? You have a big team that you have a group of people that have to do the organization work and everything. Bukan you seorang je buat. Kalau macam tu, why you should hire, why you should attend interview and then dapat pilih jadi exco. Because there are so many out there who are actually waiting for this position. Dapat merit for gaining a year for experience. And then you dapat join club and then tak buat apa. So it's a negative how to say, as a negative side for your own self. The person lah kalau mereka tak buat kerja. So kalau itulah, it depends on the situation. Kalau presiden tu atau ketua tu bagi kerja awal, kena buat lah. Tak suka, like if the person don't know, it's different case. Kalau tak buat, kita boleh ajar. That's the thing, the function of a ketua. And then so itu je lah. It's not to say good sign, bad sign, tapi it depends on the situation. Sebab kalau kita bagi kerja lambat, last minute, of course it's our fault. Kalau kita lupa, it's definitely our fault. We cannot blame them. They can ask, we shouldn't be in a place to question lah. Like we cannot let them, why you leave the late task very last minute. So it's better, instead of, maybe we can request them, boleh tak buat, minta maaf, I don't have much time. Like kalau mereka okay, if they have time, of course they will do. Like kita pun, if we show attitude, we behave like a boss, no one will do. Even president also, BV5 also won't do. So yeah, itu jawapan I think, I hope I answer Young question. Right, thank you so much Regina. Jadi macam pada pendapat saya juga, ya betul, kadang-kadang waktu pun memainkan peranan, sebab kalau baca pada pendapat saya, untuk mengajar, jika saya pandai sesuatu bab, untuk saya mengajar, bukan pandai, maksudnya macam boleh buat, dan untuk saya mengajar seseorang menjadi tiada masalah jika ada waktu. Tetapi jika tiada waktu, jika waktu itu singkat ataupun tak cukup, saya perlu buat keputusan yang paling terbaik. Macam tadi yang ahli panel ada kongsi, kita perlu membuat keputusan yang paling terbaik, yang mana kita rasa akan memberikan maksimum, impak maksimum yang positif. So itu saja. Terima kasih. So ada tak lagi soalan daripada para hadirin yang hadir pada hari ini? Boleh buka mic juga ya kalau nak tanya, tapi kalau malu tak apa, boleh tulis dekat ruangan sembang, saya akan bacakan. Ada lagi ke? Kita dah kesetukan waktu, tinggal lagi beberapa minit saja. Jadi kalau para hadirin rasa macam
nak ambil peluang untuk tanya presiden-presiden kita secara live. Boleh tengok muka, boleh dengar mereka jawab live. Tak payah kalau kat WhatsApp kita tak nampak muka. Tapi kalau kita live ni kita boleh nampak muka, kita boleh tengok reaction muka, reaction wajah, kita boleh tengok macam mana sebenarnya cara presiden kita ni bercakap, macam mana sebenarnya sebab kita kan online sekarang, so macam tak jumpa kan kalau kita dekat UUM, mungkin boleh lah kita tengok kan secara berdepan, tapi bila online ni ini sahajalah peluang untuk kita melihat presiden-presiden kita secara berhadapan tapi depan laptop je lah. So ada tak para peserta yang nak ambil peluang ni? Peluang yang jarang-jarang ada. Jadi silakan. Kami masih lagi boleh menunggu. Silakan. Kalau ada. Ataupun dah tiada. Semua dah terjawab dengan soalan-soalan dan jawapan-jawapan daripada ahli panel. Okeylah, saya ambil sebagai jawapan yang tiada soalan lah ya. Right. Jadi baiklah, tamat sudah sesi soal jawab bersama para hadirin yang hadir pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel atas jawapan-jawapan yang mantap dan terima kasih kepada para hadirin yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Jadi dengan program ini program ini juga akan melabuhkan kiranya untuk sesi 1 ini. Selain itu, untuk makluman semua, kita akan berehat seketika sehingga jam 2 petang. Anda semua diminta untuk masuk semula ke dalam link Webex sebelum sesi kedua dimulakan. Suka saya ingatkan kepada semua peserta untuk mengisi Google Form yang disediakan melalui pautan yang diberikan di ruangan sembang bagi pengesahan kehadiran anda serta tujuan merit dan sijil. Sijil dan merit hanya akan diberikan kepada hadirin yang mengisi Google Form bagi kedua-dua sesi sahaja. Saya harap clear di sini ya. Dan sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua hadirin yang sudi menyertai program pada hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kelima-lima ahli jemputan kita, Saudara Amsyah, Saudari Husna, Saudari Logina, Saudari Saranya dan Saudara Afiq atas segala perkongsian sebentar tadi. Saya mewakili ahli jawatan kuasa program Top Tier Troop Leadership memohon kemaafan sekiranya terdapat sebarang kekurangan semasa program ini berlangsung. Lagi-lagi bab teknikal saya mohon maaf, ada delay ataupun apa-apa masalah teknikal yang lain, saya mohon maaf daripada pihak program. Dan para hadirin diminta untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Jadi semua boleh buka kamera sekarang untuk kita tangkap gambar sama-sama, right? Saya bagi masa untuk semua macam nak get ready ke, boleh nak grab tudung ke, nak get telekong ke, boleh-boleh, tak ada masalah. Dan saya persilakan AG kita teknikal saya untuk mengambil gambar. Dipersilakan. Tapi kita bagi masa sekejap ya untuk para hadirin untuk get ready. Mungkin mereka nak ambil tudung ataupun dan sebagainya. Terima kasih moderator. Alright. Sekejap ya. Boleh grab je tudung sarung pun tak apa. Jangan lupa gunakan background ya. Kalau boleh lah, kalau tak boleh tak apa. Saudara Amir cakap jangan tudung saji pula. Ya, jangan tudung saji. Jangan tudung saji ya. Bahaya. Okay, terima kasih kepada yang buka. Lagi-lagi ada tak yang nak buka? Kami masih menunggu untuk melihat wajah-wajah exco daripada kelab-kelab yang lain yang mungkin sebelum ni tak pernah tengok kan, tak pernah lihat. Dah berapa kurun dah kita di rumah, dah berapa lama lah kita di rumah tak balik UM. Jadi kamilah saya nak melihat wajah-wajah pelajar pemimpin daripada Universiti Utara Malaysia di bawah kluster kebudayaan dan kesenian. Kamilah saya nak melihat semua kenalan. Silakan buka kamera lagi. Ada lagi nak buka? Okey, ada lagi, bagus. Alhamdulillah. Silakan buka. Tak apa kalau tak boleh guna background pun tak apa. Kami faham. Right, dah ke? Okey, saya akan teruskan lah. Okay, saya persilakan AJT Technical untuk mengambil gambar. Dipersilakan AJT Technical. Oke, terima kasih. Oke, sudah bersedia ya. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2,
Okay, one more. Sekarang, Freestyle. Freestyle, one sekarang more. gambar freestyle. Okay, ambil apa-apa barang dekat tepi-tepi. Kita ambil apa-apa. Ambil botol lah. Kita tunjuk. Tunjuk botol. Ambil apa-apa. Gitar pun ada. Bagus, bagus, bagus. Ini yang kita mahu. Kita ambil pokok lah, pokok. Pokok. Alamak, tak nampak pokok. Okay, dah nampak pokok. Okay, respect. Bagus, bagus. Sangat bagus. Kita ambil apa-apa. Okay, executive technical lengkap. Okey, sekarang pasal ya 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, Alright. 2, Thank you so much, executive technical. Terima kasih. Terima kasih yang buka kamera, saya sangat-sangat appreciate. Dan sebelum bersurai, saya ingatkan sekali lagi kepada semua peserta untuk mengisi Google Form yang disediakan melalui pautan yang diberikan bagi pengesahan kehadiran anda. Jumpa anda pada sesi seterusnya. Kita nak have fun tau sesi seterusnya ni. So masuk kita nak main game, kita nak tengok video, kita nak jawab quiz. So saya harap sangat-sangat semua boleh join dan masuk. Okay? So sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa Terima anda kasih semua. semua. Alright. Terima kasih. Jumpa anda pada pukul 2. Ada peserta yang tak isi lagi ke? Boleh ni, dah hantar lagi sekali dah. Dekat ruangan sembang. Boleh ambil ya. Sekejap saya share lagi sekali. Boleh live ke? Sekejap kita tunggu para peserta left dulu. Okay. Right.
Sekejap ya, Presiden. Sorry. Sebab ada, sekejap. Kita lain sekejap. Alamak.